Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua kawan-kawan. Apa khabar? So malam ni kita live. Topik kita seperti mana saya tulis di tajuk ini. Kita live. Topik kita. Okey, saya setting sekejap Saya tengok sekejap. Setting sekejap. Okey. Jadi topik kita malam ini berkenaan dengan Muafakat Nasional, Melayu Islam Bersatu. Itu tajuknya. So selamat malam. Selamat datang semua orang. Jadi saya saya dah setting. Selamat datang, selamat malam semua. Waalaikumsalam kepada yang bagi salam. Jadi kita tunggu sekejap. Nanti dah masuk ramai sikit. Kita mulakan perbincangan kita. Tajuk kita sekejap saya copy Saya copy tajuk kita pada malam ini. Okey. Tu. Saya dah post ke dalam ruang komen. Topik kita malam ini. Topik kita berkenaan dengan Muafakat Nasional, Melayu Islam Bersatu. Apakah ia benar Muafakat Nasional itu yang bertemakan Melayu Islam Bersatu? Apakah benar sifat sebenar sama seperti tema politik Muafakat Nasional, iaitu Melayu Islam Bersatu? Kita akan bincang-bincang, kita akan kupas-kupas. Jadi dipersilakan kawan-kawan yang hendak bagi pendapat dan bagi komen. Silakan bagi pendapat, silakan bagi komen. Ni cucu saya pun ada ni, Medi. Dia nak tengok saya buat live. Dia tak nak tidur. Biasa ni time tidur dia. Dia nak tengok, dia nak dengar Tok Bah dia bercakap bebel apa-apa tah. Dia suka bercakap, dah pandai agak-agak. Jadi baiklah, saya mulakan berkenaan tajuk malam ini. Muafakat Nasional, kita semua tahu Muafakat Nasional, tema politik Muafakat Nasional adalah Melayu Islam Bersatu. Kita tahu itu. Dan kita tahu Muafakat Nasional adalah di antara Barisan Nasional dan PAS. Dan terkini, terbaru, seperti yang kita baca statement-statement daripada Parti PAS mengatakan hari ini satu artikel PAS membuat pernyataan mengatakan Bersatu sudah menjadi komponen Muafakat Nasional. Bersatu telah menjadi sebahagian daripada Muafakat Nasional. Nak tengok si comel tu Si comel tu ada tu kat bawah tu. Khair Osman. Medi ada dekat bawah tu. Jadi tema politik Muafakat Nasional adalah Melayu Islam Bersatu. Hari ini PAS umumkan Bersatu telah menjadi salah satu komponen Muafakat Nasional. Dan hari ini juga tadi saya tengok berita dan video, Azmin Ali telah diterima masuk ke dalam Bersatu. Kluster Azmin Ali kini secara rasmi berada di dalam PPBM Bersatu. Dan Azmin juga telah membuat pengumuman bahawa PPBM akan membuka
satu cabang untuk pelbagai kaum. Bermakna Parti Bersatu bukan lagi sebuah parti Melayu, ya. Dia dah buka ruang untuk kaum lain untuk menyertai PPBM, ya. Begitu juga dengan UMNO. UMNO mempunyai bukan Melayu, ya, daripada Sabah 400,000 orang adalah bukan Melayu, ya. Dan BN juga dianggotai oleh MCA dan MIC yang UMNO sebagai peneraju utama. Dan jelas sekali tema politik Muafakat Nasional Melayu Islam Bersatu tidak sesuai dengan Muafakat Nasional pada hari ini. Kerana Muafakat Nasional bukan satu entiti Melayu Islam Bersatu. Ya, Muafakat Nasional terdiri daripada BN yang ada MCA MIC, terdiri daripada PPBM yang diumumkan hari ini yang mereka akan buka keahlian kepada bukan Melayu. Malah PAS sendiri mempunyai satu cabang untuk bukan Melayu walaupun bukan ahli. Maka itu pada hemat saya, Muafakat Nasional bukan lagi satu entiti Melayu Islam Bersatu. Maka laungan Muafakat Nasional Melayu Islam Bersatu itu bersifat kosmetik semata-mata. Ya, kerana di segi realiti sifat Muafakat Nasional tidak selari dengan tema politiknya. Ya, sifat Muafakat Nasional kini adalah sifat satu entiti pelbagai kaum, ya, bukan saja Melayu Islam Bersatu, ya, itu sifat dia. Tapi tema politik yang dilaungkan adalah Melayu Islam Bersatu. Kalau kita tengok komen-komen dan sentimen awam, sentimen rakyat, ya, mereka mengharapkan Muafakat Nasional yang bertemakan Melayu Islam Bersatu bersifat Melayu Islam harus bersifat Melayu Islam Bersatu dan bergerak sebagai satu entiti Melayu Islam Bersatu. Tapi di segi realiti Muafakat Nasional tidak boleh ditakrifkan sebagai satu entiti Melayu Islam Bersatu. Temanya Melayu Islam Bersatu, tapi sifatnya di segi realitinya tidak lagi Melayu Islam Bersatu. Kerana Muafakat Nasional terdiri daripada BN yang ada MCA MIC, terdiri daripada PPBM yang buka ruang kepada bukan Melayu, bukan Islam untuk menyertai, dan PAS sendiri mempunyai ruang cabang penyokong daripada pelbagai kaum. Ya. Jadi itu pada pendapat saya, Muafakat Nasional tidak lagi satu entiti yang bersifat Melayu Islam Bersatu secara tulen, ya, walaupun tema politiknya adalah Melayu Islam Bersatu. Ya. Saya tengok komen sekejap boleh, sebab saya perasan ada banyak komen, saya kena tengok kat phone lagi satu. Okey, sekejap. Okey, selamat datang, selamat malam kepada semua. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Eri. Ya, saya setuju dengan Bro Eri. Jangan memperjudikan kerusi UMNO. Saya sangat setuju dengan Eri. Terima kasih Eri. Yati. Ya, Yati. Saya setuju dengan Yati. Realiti tidak kena dengan tema politik Muafakat Nasional Melayu Islam Bersatu tidak kena dengan realitinya, iaitu kita adalah satu entiti pelbagai kaum. Yati. Terima kasih Moh Arif Ishak. Hatta Yasin tanya, boleh ke BN keluar Muafakat Nasional? Boleh. Kalau BN buat keputusan nak keluar, boleh, no problem. Tak ada masalah, mahu dengan tak mahu sajalah. Selamat datang Syarul Haizat Ijat. Terima kasih ikut layan Tok Bah. Awak busy tak dapat tengok Tok Bah punya posting dengan live 3-4 hari ni. Tak apa, nanti boleh tengok Syarul Haizat. Terima kasih. Hak Nurul Sayap. Saya nak perkenalkan diri. You tengok Facebook saya tu nama apa? Terang-terang tulis Eric Cantona. Saya lah Eric Cantona, yang famous tahun 90-an dulu. Pemain Perancis. Saya lah tu sebenarnya. Sekarang ni saya menyamar saja. Okey. Joyce Lu.
Ya, saya setuju dengan you. PPBM nak ganti BN. Dulu masa Mahathir, PPBM nak ganti UMNO. Omran Hamid. Itu pendapat Omran Hamid lah. Ya, Omran Hamid, realiti dan fantasi jauh beza. Realiti dan tema politik Muafakat Nasional, kita semua tahu Melayu Islam Bersatu. Yang diharapkan oleh akar umbi, Melayu Islam Bersatu. Ya, semua orang-orang Melayu, penyokong PAS, penyokong UMNO, melaung-laungkan. Ya, mereka melaung-laungkan Melayu Islam Bersatu, demi Melayu, demi Islam, kita bersatu. Tapi realitinya, sifat Muafakat Nasional bukan Melayu Islam Bersatu. Dalam BN ada MCA-MIC. Muafakat Nasional tu bukan UMNO dengan PAS, ya. Muafakat Nasional adalah BN dengan PAS. So, di situ kita dah tahu daripada awal dia bukan tema politik saja Melayu Islam Bersatu. Tapi di realiti, sifatnya di realiti adalah pelbagai kaum. Dan hari ini PAS kata Bersatu sudah menjadi komponen Muafakat Nasional. Dan hari ini kluster Azmin Ali masuk Bersatu, dan Azmin mengumumkan seperti mana saya dengar tadi, dia pengumuman dibuat bahawa PPBM akan membuka keahlian kepada bukan Melayu. Maka Muafakat Nasional tidak lagi bersifat di realiti sebagai satu entiti Melayu Islam Bersatu. Itu hakikat, itu fakta yang kita tidak boleh nafikan. Jadi laungan orang ramai, laungan penyokong-penyokong yang saya lihat di media sosial, semua mengharapkan Muafakat Nasional Melayu Islam Bersatu. Tapi hari ini dia sudah tidak menjadi begitu, ya. Itu pendapat saya. Laungan tema Melayu Islam Bersatu hanyalah kosmetik. Dia tinggal jadi kosmetik. Dia bukan satu realiti, ya. Khair Osman, ya. Syam Mira. Waalaikumsalam, Syam, Adakah strategi menghalang Muafakat Nasional PIU 415? Seperti saya katakan siang tadi di dalam audio saya, saya telah menonton satu audio dan membaca satu artikel Tok Mak Hassan dan satu audio Tok Mak Hassan, satu video Tok Mak Hassan. Tok Mak Hassan mengatakan tidak ada masalah PAS nak pergi nak daftar Perikatan Nasional bersama PPBM. Itu hak PAS. Ya, kita setuju. Itu memang hak PAS. Kita tak pertikai pun PAS daftar Perikatan Nasional. Tapi kita bertanyalah, saya bertanyalah, timbul persoalan bagi saya. Kalau PAS dengan PPBM menjadi penaja mendaftar Perikatan Nasional, sudah tentu mereka ada persetujuan politik. Dan bila ada persetujuan politik, sudah tentu bila PRU 15 nanti, pada bila-bila masa, PAS dan PPBM akan bertanding sebagai satu entiti Perikatan Nasional. Dan Presiden Zahid telah menyatakan dengan jelas, UMNO BN tidak mahu sertai Perikatan Nasional. Kita tidak mahu menyertai Perikatan Nasional kerana kalau kita UMNO BN menyertai Perikatan Nasional, maka kita tertakluk kepada tekanan untuk mengagihkan kerusi kita kepada PPBM dan kluster Azmin. Atas sebab itu, kita tak nak menyertai Perikatan Nasional. Okey? Dan tak ada masalah mereka PPBM dan PAS nak buat Perikatan Nasional. Tapi persoalan yang timbul dan saya sendiri tertanya-tanya, bagaimana dengan Muafakat Nasional? PPBM masuk Muafakat Nasional, PAS menyokong kuat, UMNO dengan PAS jemput PPBM, PAS menyokong kuat, dan kini hari ini PAS kata Bersatu dah sah menjadi entiti komponen Muafakat Nasional. Jadi, jika berlaku PRU 15 dalam masa terdekat, sudah tentu PAS dengan PPBM akan bertanding di atas Perikatan Nasional. Dan kita UMNO BN bukan sebahagian daripada Perikatan Nasional. Dan sudah tentu kita akan bertanding sendirian. Jadi saya minta kepimpinan Barisan Nasional, pengurusi Barisan Nasional, Presiden Zahid dan Timbalan Presiden Mak Hassan untuk memperjelaskan kepada kita akar umbi agar kita tidak keliru. Apakah posisi kita di PRU 15? Dah tentu kita tak sertai PN. So, PAS dengan PN itu hak PAS. Kita tak pertikaikan. So,
PAS dengan PBM sudah tentu akan tanding di atas PN. So, bagaimana dengan kita? So, kalau kita berseorangan, maka wajar, amat wajar dan amat perlu kepimpinan Barisan Nasional memberitahu kita BN tidak akan bertanding atas nama Perikatan Nasional. Atau sebaliknya. Sekarang kita tak jelas, sekarang tergantung, kita keliru. Sama ada kita akan bertanding sebagai BN atau MN. Harus diingat, MN tidak didaftar ya. Apabila MN tidak didaftar, Muafakat Nasional tidak didaftar, Muafakat Nasional tidak boleh mengeluarkan watikah pencalonan untuk calon. Jadi, Muafakat Nasional tak boleh nak bertanding PRU15. Perikatan Nasional didaftarkan dan penaja dia dikatakan PAS dengan PPBM. Mereka boleh bertanding PRU kerana mereka boleh mengeluarkan watikah pencalonan untuk calon. Dan bagaimana dengan BN? Tak jelas penjelasan Tok Mat di dalam video itu dan artikel yang mengatakan statement Tok Mat itu tidak jelas di manakah kita jika berlaku PRU 15. Tidak jelas. Dan keadaan ini agak cacah marba, mengelirukan dan pada pendapat saya kepimpinan tertinggi Barisan Nasional bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada kita pengundi di mana posisi kita jika berlaku PRU 15 pada tahun ini. Ya, dan saya harap kepimpinan tertinggi Barisan Nasional dapat melakukan satu mesyuarat dan seterusnya membuat pendirian rasmi agar kita tahu di mana kita. Jika kita terpaksa bertanding bersendirian, maka kita harus tahu pada masa ini supaya kita boleh bersedia. Sekarang ni PRK slim, don't slim. Kita tengok PPBM PAS bersama kita. Itu PRK. Tapi kita bercakap tentang PRU 15. Semua orang bercakap tentang kemungkinan PRU 15 diadakan awal. Kita tak tahu bila, saya pun tak tahu. Tapi jika berlaku dalam tahun ini, di manakah kita? Bagi saya, PAS dengan PBBM mendaftar Perikatan Nasional bukan saja untuk daftar suka-suka pergi menari kenduri rombongan Cik Kia. Bagi saya, PAS dengan PBM mendaftar Perikatan Nasional kerana ada ikatan persetujuan politik. Ya, dan sudah tentu mereka akan bertanding di atas tiket Perikatan Nasional. So, bagaimana dengan Muafakat Nasional? Buat apa yang bersatu nak masuk Muafakat Nasional? Ya, itu isu yang kita perlu tahu, perlu lihat. Ya, Zaman Taib, saya merepek apa You sanggahlah apa saya cakap. You jangan cakap saya merepek. Saya rasa you merepek lah. Kesian kat you. Pergi makan ubat. Ada tak Panadol? Tak ada, saya bagi duit. Bagilah bank account. Okay, bye-bye. Selamat malam Abang Holland. Ya, Syarul Izzat Jad. Itu yang saya cuba hendak tahu. Saya tak tahu. Saya cuba katakan. Saya tak tahu di manakah status kita. Saya setuju dengan Nur Hati-Hati. Sorry, saya tengok komen-komen. Saya tengok komen sekejap. Zohelmi. Sekejap saya kena tengok komen dekat sini. Saya kena tengok komen kat sini. Juwita Putih. Ya, betul. Tok Mat kata tak boleh bagi tahu langkah kita. Memanglah langkah kita, strategi rahsia kita tak boleh bagi tahu. Tapi kita tengok terang-terang. PAS dengan PPBM pergi daftar Perikatan Nasional. Dan tentu ada ikatan persetujuan politik. Dan tentu mereka akan bertanding di atas Perikatan Nasional. Dan Presiden Zahid dah katakan kita BN UMNO tidak akan sertai Perikatan Nasional. Sebab-sebab kita tak mahu sertai adalah kerana jika kita sertai Perikatan Nasional, maka kita tertakluk untuk tekanan agihan kerusi. Kita kena bagi kerusi kita. PAS tak nak bagi kerusi PAS.
Kita yang kena bagi kerusi kita. Bagi 3-4 kerusi bolehlah. Kerusi paguh kita boleh berilah. Lebih-lebih tak bolehlah. Ya. Atas sebab itu, UMNO BN tidak mahu sertai Perikatan Nasional. Ya. Ya, hak Nurul Sayap. Ya, saya pun keliru. Saya pun rakyat, saya pun pengundi, saya pun keliru. Di mana KBN ya? Terima kasih Razak. Muhammad Rostam Abdullah, jangan komen lah. Kalau you tak keliru, you jangan komen lah. Kita kat sini semua keliru. Kita kat sini tak tahu di mana situasi kita. Kalau you tak keliru, you tak payah komen lah. You pergi main dekat grup lain live lain Okay, bye-bye. Ya, Zainata Mak Zain, saya baca komen you sekarang jangan sembang bang PA15 dah setuju Presiden UMNO PAS bersatu. Abang orang bang saya tak faham apa you kata Zainata. You tak bagi saya sembang PA15. Saya tak boleh sembang. Saya pengundi. Mana boleh saya tak sembang Zainata? Saya pengundi. Saya pengundi BN. Saya pengundi UMNO. Saya perlu tahu Ya, Aliana Reza nama you macam saya tapi you bukan anak saya tau. Saya tak kenal you. Saya melawak je. Terima kasih Mustafa Kamaluddin. Saya tak faham Zainata ni kata apa. Saya pengundi. Jadi saya perlu tahu tak kira lah saya orang bawah ke orang tengah ke, saya perlu tahu di mana ke mana arah Barisan Nasional. Saya pengundi Barisan Nasional. Dah 9 pilihan raya saya undi. Dan saya perlu tahu kita melaungkan Muafakat Nasional Melayu Islam Bersatu. Sedangkan pada hari ini ternyata laungan Melayu Islam Bersatu untuk Muafakat Nasional bersifat kosmetik. Tema politik Muafakat Nasional Melayu Islam Bersatu. Tapi dalam Muafakat Nasional ada BN, ada PAS, ada PPBM. Dalam BN ada MCA, MIC. Dalam PPBM hari ini dia buka untuk pelbagai kaum. Dalam PAS pun ada cabang yang bukan Melayu menyokong. Jadi yang mana satu ni? Kita di segi realiti bukan lagi Melayu Islam Bersatu. Muafakat Nasional bukan lagi Melayu Islam Bersatu. Ya, Zainata. Terima kasih pendapat Yati. Saya setuju. Terima kasih Razak Abdullah. Ya, saya memang abaikan hater tapi saya nak fahamkan mereka lah. Jangan dia masuk sini dia komen mengapu-mengapu dia yang rugi. Dia sanggah saya lah kalau dia tak setuju dengan saya. Ya, isu topik kita malam ini bukan saya mempersoalkan Muafakat Nasional. Saya tidak mempersoalkan. Saya menzahirkan apa itu Muafakat Nasional pada hari ini. You tengok di media sosial, you boleh tahu orang ramai menganggap Muafakat Nasional satu entiti Melayu Islam Bersatu. Laungan Melayu Islam Bersatu dipergunakan untuk menghalalkan kemasukan PPBM Bersatu ke Muafakat Nasional. Orang ramai mengharapkan, pengundi-pengundi mengharapkan Muafakat Nasional satu entiti Melayu Islam Bersatu. Tema politik Muafakat Nasional memang Melayu Islam Bersatu. Tapi di realitinya sifatnya tidak Melayu Islam Bersatu. Kerana Muafakat Nasional terdiri daripada BN dan PAS. BN adalah sebuah komponen yang ada MCA MIC. PAS pun ada cabang yang ada penyokong bukan Melayu. Dan hari ini PAS kata Bersatu PPBM sudah menjadi komponen Muafakat Nasional. Ya, dan PPBM hari ini mengumumkan untuk membenarkan keahlian bukan Melayu. Maka itu di segi realiti Muafakat Nasional bukan lagi satu entiti Melayu Islam Bersatu seperti mana tema politiknya. Ya, tema politik Melayu Islam Bersatu, sifat sebenar pelbagai kaum. So yang mana satu ni? Ya, persoalan kedua yang saya timbulkan, PPBM dan PAS menjadi penaja untuk mendaftar Perikatan Nasional. Dan sudah tentu dengan tertubuhnya Perikatan Nasional,
maka PAS akan terikat dengan persetujuan politik yang dibuat bersama PPBM. Sudah tentu jika berlaku PRU15, PAS dan PPBM akan bertanding di atas tiket Perikatan Nasional. Dan kita UMNO, Presiden Zahid dah katakan kita tak akan sertai, kita tak mahu sertai Perikatan Nasional. Sebab-sebab kita tak mahu sertai ialah kalau kita sertai Perikatan Nasional, maka kita tertakluk kepada tekanan untuk agihkan kerusi kita kepada PPBM dan kluster Azmin. PAS terang-terang cakap, mereka akan pertahankan semua kerusi mereka. Mereka tak nak bagi siapa pun. Atas sebab itu, Presiden Zahid kata UMNO BN tak nak masuk Perikatan Nasional. Dan pada masa yang sama, PPBM dan PAS berada dalam Muafakat Nasional. Bermakna Perikatan Nasional berada dalam Muafakat Nasional. Ini apa cacaman ni? Main dua belah ke? Kiri kanan main ke? Belah kiri dia betting, belah kanan pun dia betting. Ni apa ni? Pening kepala, keliru. Saya keliru. Saya pengundi. Ini bukan soal orang atas, orang bawah, orang tengah. Saya pengundi. Saya nak bagi tahu yang tadi tu, yang mempersoalkan saya. Ya, saya setuju dengan Zack Andrew ya. Saya setuju dengan Zack Andrew. Terima kasih Hazman. Kita kawan lama, you kenal 12-13 tahun dah. Terima kasih Hazman. Terima kasih Juwita Putih. Ya, terima kasih. Saya baca komen sekejap sambil-sambil tu. Ya, Rosman Ya, Aslam Kojek. Betul, saya setuju dengan Zack Andrew. Ya, dia Raza Abdullah setuju. Muhammad Ji. Tak boleh. UMNO tak boleh tolak MCA MIC. Kalau UMNO tolak MCA MIC, maka Barisan Nasional akan terbatal. Ya, untuk menubuhkan satu gagasan seperti Barisan Nasional, kita perlu ada lebih pada satu komponen. Kalau kita buang MCA MIC, maka terbubarlah Barisan Nasional. Dan kita perlukan MCA MIC. Kita perlukan mereka kerana kita mahu pengundi Cina, pengundi India menyokong kita. Kita tak boleh benarkan pengundi Cina, pengundi India menyokong DAP, PH, PKR, Anwar selama-lamanya. Kita tak boleh. Kita mahu mereka menyokong kita. Maka itu UMNO sebagai peneraju Barisan Nasional menyokong MCA, menyokong MIC. Pengundi Cina mana, pengundi India mana yang nak sokong Barisan Nasional, yang nak sokong MCA, MIC, jika kita tak berikan kuasa, sedikit ruang dan sokongan kepada MCA dan MIC. Ya, kita Persekutuan Malaysia, kita negara pelbagai kaum, Barisan Nasional sebuah entiti pelbagai kaum, UMNO sebagai peneraju Barisan Nasional. Ya, kita perlukan undi Cina. Kita mahu undi Cina. Kita tak boleh biarkan pengundi Cina, pengundi India selama-lamanya menyokong DAP, PKR, PH, Anwar. Kita perlu mereka menyokong kita. Atas sebab itu, kita kena beri sedikit kuasa kepada MCA dan MIC. Tak ada orang Cina, tak ada orang India yang nak sokong MCA, MIC jika MCA, MIC ni tak ada kuasa, tidak disokong oleh kita. Siapa yang nak undi dia? Ya? Jadi kita harus hentikan mentaliti kita nak kita UMNO saja Melayu. Persekutuan Malaysia bukan negara Melayu, bro. Persekutuan Malaysia terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Ya? Baca perlembagaan kita adalah perlembagaan pelbagai kaum. Baca perkara 8, kesamarataan. Tidak ada mana-mana orang boleh didiskriminasikan atas apa jua alasan. Termasuk ras kaumnya, agamanya dan jantinanya. Perlembagaan kita pelbagai kaum. Yang Tanah Melayu adalah Malaya. Persekutuan Tanah Melayu Malaya. Bukan Persekutuan Malaysia. Kita ni Persekutuan Malaysia. Persekutuan Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963. Ya, ditubuhkan dengan gabungan 3 negara, iaitu Persekutuan Tanah Melayu Malaya, Sabah dan Sarawak. You kena tahu tu. Ya. So, kalau kita UMNO saja,
Kita tanding di Semenanjung, kita tak dapat perintah. Kita perlu sokongan Sabah dan Sarawak. Ya, dan ini negara pelbagai kaum. Kita tak boleh benarkan orang Cina, orang India sokong PSDAP ni sampai bila-bila. Ya, saya akui. Ramai bukan Melayu menghina agama, menghina raja, menghina negara, menghina bangsa kita. Tapi segelintir, bukan semua. Kita kena lakukan sesuatu supaya mereka menyokong kita dan kita perlu beri sokongan kepada MCA dan MIC ya bro. Saya tengok komen sekejap Ya, Sheila Hafizah Saidin, ya. Ya, saya dah jelaskan tadi, Malaysia bukan negara Melayu, ya. Yang negara Melayu, Persekutuan Tanah Melayu Malaya. Persekutuan Malaysia terdiri daripada gabungan 3 negara. Sabah, Sarawak dan Malaya, ya. Okey, terima kasih Muhammad Ji. Terima kasih Jai Catering. Ya. Waalaikumsalam Ramli dan Ramli. Saya setuju dengan Fazil Uzair. Riza Zamri. Buat setakat ni kita tahu Presiden Zahid kata UMNO BN tidak akan sertai Perikatan Nasional. Ya, Raza Abdullah, saya setuju. Terima kasih Hak Nurul Sayap. Ya, Hambosan. Ya, Razali Syarif. Kita jangan keliru. Persekutuan Tanah Melayu Malaya, Semenanjung. Persekutuan Malaysia adalah Semenanjung, Persekutuan Tanah Melayu Malaya sebagai sebuah negara yang merdeka pada 31 Ogos 1957 dan Sabah, gabungan dengan Sabah yang merdeka pada 31 Ogos 1963 dan Sarawak yang dimerdekakan pada 22 Julai 1963. Ketiga negara ini bergabung menjadi satu persekutuan melalui Perjanjian Malaysia, Malaysian Agreement 1963 yang dimeterai pada 16 September 1963 ya. Ya, Nur Hayati Yati, jika kita buang MCA MIC maka barisan terbubar secara automatik ya. Saya minum air sekejap. You all terus. Ada soalan, ada komen, sila bagi pendapat. Kita boleh bercambah minda, kita boleh kongsi ilmu, kongsi pendapat. Ya. Saya minum kopi ya. Sila teruskan bagi pendapat. Saya nak tengok. Saya suka kita bertukar-tukar pendapat ya. Ya, Razali Syarif. Ada soalan boleh tanya tentang Persekutuan Malaysia. Saya tahu ramai yang tak jelas. Ramai yang fikir Persekutuan Malaysia adalah negara Melayu. Itu tidak benar sama sekali. Ya. Statement ini menyebabkan Sabah Sarawak tidak selesa dengan kita. Ya, Persekutuan Malaysia adalah satu persekutuan gabungan 3 negara. Persekutuan 3 negara itu, negara pertama Persekutuan Tanah Melayu Malaya, Semenanjung kita. Sabah dan Sarawak digabungkan, dimeterai di bawah Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 16 September 1963. Dan itu Persekutuan Malaysia. Kita kena terima realiti ini dan kita kena baca perlembagaan perkara 8 ya, kesamarataan. Tidak ada mana-mana orang boleh didiskriminasikan di atas apa jua alasan, termasuk ras kaumnya, agamanya dan jantinanya. Dan perlembagaan kita jelas satu perlembagaan pelbagai kaum ya. Kalau kita tengok perkara 11 pelbagai agama boleh diamalkan, perkara 12 hak pendidikan untuk semua kaum ya. Sekolah agama pun dibolehkan untuk semua kaum. Kita kena tahu bab ini ya.
Kita tak boleh selama-lamanya membiarkan pengundi Cina dan pengundi India menyokong Pakatan Harapan DAP PKR ni semua. Tak boleh. Kita harus melakukan sesuatu usaha dan inisiatif agar mereka kembali menyokong kita, ya. Dan maka itu kita harus memberi sokongan kepada MCA dan MIC dan memberi sedikit kuasa kepada mereka. Jika tidak, jika kita terus menghina, menyerang MCA, MIC, tidak ada mana-mana orang Cina dan orang India yang akan menyokong MCA, MIC. Dan maka itu selama-lamanya Barisan Nasional akan hanya dalam lingkungan 80-90 kursi dan seterusnya. Kita tidak akan dapat memerintah Persekutuan Malaysia. Kita kena fikir secara rasional. Kita kena terima realiti. Ini Persekutuan Malaysia, bukan negara Melayu. Ya? Sabah Sarawak bukan orang Melayu. Ya? Kena tahu tu. Jadi, Waalaikumsalam Muiz AG, ya. Saya baca komen Muiz AG, ya. Untuk apa kata UMNO mengorak langkah menamakan Tok Mat sebagai calon. Itu biar UMNO BN putuskanlah. Saya pengundi saja. Saya penyokong UMNO BN saja. Saya tidak aktif di cawangan bahagian UMNO. Itu biar UMNO putuskan, ya. Seperti saya katakan itu hari, saya menyokong sesiapa saja daripada Barisan Nasional, daripada UMNO menjadi Perdana Menteri. Tak kira lah Isyamuddin Hussein ke, Khairi Jamaluddin ke, Datuk Mak Hassan ke, Presiden Zahid ke, siapa ke, asalkan daripada UMNO, saya akan sokong beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia, ya. Bab-bab ini biar UMNO putuskan. Itu bukan limitasi saya. Saya hanya sebagai rakyat biasa, pengundi BN, pengundi UMNO. Saya tak ada hak untuk mengajar UMNO dalam bab-bab tu. Saya hanya boleh bagi pendapat di segi politik dan saya hadkan diri saya untuk dictate, BN UMNO. Bagi saya, siapa saja daripada UMNO menjadi Perdana Menteri, saya akan sokong. Saya TMX, bukan TMZ, Muiz AG, TMX, ya. Ya, Hak Nurul Syayab, saya suka berinteraksi dengan audiens saya yang terlibat dalam live saya. Saya suka baca komen kawan-kawan dan yang bagi pendapat, saya suka ulas. Yang tanya saya jawab. Ya, Razali Sharif, ya. Ya, Abang Sa'ad, saya setuju. Islam itu is a way of life, satu cara kehidupan, ya. Ya, Raza Abdullah. Tidak, Syarif Zuan, saya tidak setuju. Saya ada baca berbunyi orang-orang daripada Sabah dengan angkuh mengatakan Sabah fixed deposit BN. Saya tak setujulah. Sabah kalau tu dia ada 25 MP dia pun, kalau dia menang semua pun tanpa kita, dia tak boleh perintah juga, Ya, Hak Nurul Syayab, kita tak ikut telunjuk mereka. Kita Barisan Nasional, kita selama ini kita ada konsensus. Kita mengikut konsensus, kita tak ada ikut telunjuk sesiapa, tetapi di dalam Barisan Nasional, UMNO adalah peneraju, ya, peneraju. Dan selama ini sebelum PRU14, 13 komponen Barisan Nasional berfungsi dengan konsensus, iaitu persetujuan bersama Barisan Nasional. Tak ada siapa ikut telunjuk siapa, ya. Ya, amat. Rizal Ramli. Soalan Rizal Ramli ni bagus, ya. Rizal Zamri. Rizal Zamri tanya, pejuang akan jadi ancaman tak?
Pada saya, apa saja faktor luaran adalah satu ancaman. Dan dalam situasi ini, kalaupun pejuang bukan satu ancaman besar, walaupun tidak besar ancamannya, tapi dia berpotensi menjadi spoiler. Spoiler, apa bahasa Melayu dia spoiler ni? Perosak lah, potong steam lah. Dia spoiler, dia boleh spoil kita, boleh mengganggu kita. Walaupun dia bukan satu ancaman besar, tapi oleh kerana gangguan kecil je boleh menyebabkan kita tewas. Macam PRU14 ya. PPBM menang 11 kerusi dengan undi Cina menang 11 kerusi ya. Kita kalah. Ya. Jadi tak boleh pandang ringan pada saya. Dalam dunia politik ni, lesson number 1, pelajaran nombor 1, do not underestimate your opponent. Faham? Ya. Lesson number 1, pelajaran nombor 1 dalam politik. Do not underestimate your opponent. Jangan pandang lekeh. Jangan pandang enteng. Jangan pandang murah. Jangan pandang mudah. Jangan ambil ringan pihak lawan kita ya. Do not underestimate our opponent. That is lesson number 1. Itu pelajaran pertama di dalam politik. Jangan pandang enteng. Jangan pandang mudah. Jangan ambil ringan. Pandang ringan. Jangan pandang lekeh kepada pihak lawan kita. Dan saya boleh setuju pejuang bukan satu ancaman besar, tapi pada saya dia berpotensi menjadi satu spoiler kepada pihak kita ya. Saya dah jawab Rizal Zamri. Boleh teruskan kalau you ada lagi soalan, you boleh tanya, saya boleh jawab. Cucu saya pun dah tidur. Dia dengar saya bebel politik ni. Dia tidur. Dia ada depan saya ni. Kat tilam ni. Dia dah tidur. Razak Abdullah kata, Bro Razak Abdullah kata, pejuang akan bersama PN akhirnya. Saya tidak boleh nak nafikan. Saya tidak boleh nak nafikan Razak. Sebab apa? 11 MP PPBM dan 11 MP kluster Azmin ni, masa PRU14, mereka menang dengan undi Cina. Sekarang mereka, undi Cina, undi PH, undi DAP lah. Sekarang ni mereka tidak bersama PH. Jadi, kalau berlaku PRU15 dalam tahun ni, mereka tak akan boleh menang. Tanpa undi Cina ya, tanpa undi PH, mereka tak akan boleh menang. Ya, dan Azmin ni kita tahu dia boleh bersekutu dengan sesiapa pun. Tan Sri Muhyiddin pun pernah di pihak DAP. PAS pun pernah bersekongkong dengan DAP. Kita UMNO je tak pernah. Jadi dalam politik ni segalanya mungkin yang boleh berlaku ya. Waalaikumsalam Him. Jamal on. Saya tak tahu kemungkinan tu ada. Dalam politik ni segalanya mungkin. Syahrizwan Zuan. Zaman USNO hanya parti. Zaman USNO dulu, USNO tak pernah perintah Malaysia. Ya, USNO menang semua kursi di Sabah pun mereka tak boleh perintah Malaysia. Mereka perlukan ya. Kita perlu tahu 222 kursi di Malaysia ni. 2/3 di Malaya, di Sabah 25 kursi, di Sarawak 31 kursi. Jadi 31 campur 25, 56 kursi ya. Selebihnya 56 kursi daripada 222 kursi adalah di Sabah dan Sarawak. 31 Sarawak, 25 Sabah. Selebihnya di Malaya. You kena tahu tu sama-sama Rizal Zamri. Wajah Timur, betul. Ya. Ni nama Jawi ni. Saya tak tahu baca Jawi. Soalan dia apa? Adakah MN akan berpecah? Saya tak tahu. Saya tak tahu akan berpecah ke tidak. Kita tengoklah. Saya dipahamkan besok lusa ada mesyuarat tergempar untuk Muafakat Nasional. Saya tak tahulah akan berpecah ke tidak. Muiz AG. Ya. Saya tak baca habis ya. Saya tak baca habis. Saya baca lagi sekali Muiz AG. Okey, bab Tok Mat tu saya jawab Muiz AG Okey.
Ya, seperti saya katakan tadi, you kata you nak BN UMNO namakan Tok Mat. Tapi saya dah beritahu tadi, saya tak nak campur bab tu. Itu urusan UMNO dan BN. Dan saya tidak kisah siapa pun BN UMNO namakan untuk menjadi calon PM. Asalkan daripada UMNO. Saya sokong. Saya dah jawab tadi. AG Muiz. Saya tengok komen. Lupa nak cakap. Sekejap saya tengok komen. Saya dah jawab Muiz Haji. Hak Nurul Sayap. BN terlalu confident untuk menang. Ini bukan soal BN terlalu confident untuk menang. Hak Nurul Sayap. Ini bukan soal BN terlalu confident untuk menang. Kita kena tahu. Saya dah kata banyak kali dalam live sebelum ni dan hari ini pun saya katakan sekali lagi pada you. 11 MP PPBM yang menang pada PRU 14 dan 11 MP Azmin yang menang pada PRU 14 kerana dengan sokongan undi Pakatan Harapan, undi Cina Pakatan Harapan, undi DAP PKR. Dan jika berlaku PRU 15, mereka tidak lagi bersama PSJAP Anwar PKR. Mereka tidak akan dapat undi Cina dan mereka akan kalah. 11 MP PPBM ni yang boleh menang Tan Sri Muhyiddin saja, Pago. Yang lain belum tentu boleh menang tanpa undi Cina. Begitu juga dengan Azmin. Tanpa undi Cina tak boleh menang. You pergi tengok data PRU 14. Jumlah undi yang mereka menang dan berapa peratus pengundi Cina yang mengundi mereka. Pengundi PS yang mengundi mereka. So sekarang mereka tidak bersama PS, tidak bersama Anwar DAP. Sudah tentu pengundi-pengundi Cina ni takkan mengundi mereka. Kecuali berlaku swing besar-besaran, pengundi Cina swing ke arah Barisan Nasional. Kalau pengundi Cina swing ke arah Barisan Nasional, PPBM dan kluster Azmin tak akan dapat undi. Dia akan kembali kepada BN. Ya, bro. Kita perlu confident lah. Kita confident di atas data-data dan statistik kita lah. Kita perlu confident lah. Waalaikumsalam Zaki. Ya, saya setuju dengan Nur Hayati. Itu hambusan. Kita tak tahulah bila PRU 15 lah. Itu kata you lah. Saya tak nak persoalkan. Mungkin you betul. Ya, UMNO perintah Sabah lah. USNO perintah Sabah. Ya, betul perintah Sabah. Tadi you kata Sabah fixed deposit untuk Malaysia. Kita bercakap dalam konteks Malaysia, bukan konteks negeri. Syahrizwan Zuan. Yelah, kalau di Sabah dia boleh lah perintah Sabah. Tadi yang cakap tu kata Sabah fixed deposit BN. Tak betul. Sama-sama Muiz. Saya memang live saya memang saya suka berinteraksi dengan kawan-kawan yang masuk dalam live saya yang bagi pendapat, tanya soalan. Saya memang suka berinteraksi. Itu live saya. Saya punya live cara saya lah. Saya suka berinteraksi dengan komen. Selepas saya ulas topik saya, kalau ada orang tanya soal, saya suka berinteraksi. Ya, wajah timur. Saya boleh setuju dengan apa yang you kata. Jamal On, pendapat you. Saya tengok balik Jamal On. Saya tengok balik. Nak bagi tahu Jamal On ni, bukan semua komen saya nampak semasa live ni. Jamal On. Saya dah jawab. Pejuang mungkin masuk PN ke tidak Jamal On. Saya dah jawab ni. Mungkin dalam politik segalanya mungkin Jamal On. Dalam politik segalanya mungkin. Saya dah jawab pendapat you tadi. You tak dengar. Waalaikumsalam. Iftika Ahmad Abdul Majid. Saya baca komen Iftika. Waalaikumsalam ya.
You punya soalan ni agak complicated. Boleh ke tahap kemenangan meningkat dengan baik sekiranya ada antara pakatan politik memberi jaminan dalam manifesto bahawa pentadbiran kerajaan diasingkan pada tahap eksekutif dan judisial di mana PM memberi Saya tak faham apa you kata lah. Iftikar. Saya tak faham apa you kata sebenarnya. PM memberi 2 atau 3 nama untuk dipilih oleh jawatan kuasa parlimen yang terdiri daripada wakil semua. 2-3 nama tu untuk dilantik untuk apa, Iftikar? Ya? Memberi jaminan dalam manifesto. Manifesto ni dia bukan satu dokumen undang-undang. Manifesto ni satu agenda politik, misi politik, itu saja. Dia bukan satu dokumen undang-undang. Tidak boleh pegang manifesto tu sebagai satu perjanjian. Tak boleh. Manifesto ni dia punya objektif, dia punya misi sekiranya dia menang pilihan raya, apa yang dia akan buat. Ya, dia bukan satu dokumen undang-undang yang boleh dibawa di mahkamah dan dipaksa untuk dilaksanakan. Tak boleh, FTK. Pentadbiran kerajaan memang kita separation of power. Kerajaan pemerintah, parti politik, parlimen, kerajaan pemerintah. Parlimen adalah parlimen, kerajaan pemerintah adalah kerajaan, kabinet kita, eksekutif kita. Parlimen parlimen tak ada kuasa eksekutif. Yang ada kuasa eksekutif adalah kerajaan pemerintah, kabinet. PM memberi 2 atau 3 nama untuk dipilih ke jawatan kuasa parlimen. Memang semua jawatan kuasa parlimen ada pada ahli semua parti macam PAC, Public Account Committee, jawatan kuasa akaun awam memang ada daripada semua parti politik, Ya, saya setuju dengan Razak Abdullah. Nashas. Menarik you punya pertanyaan. Dalam politik ni, dia kepentingan sejagat, kepentingan parti, kepentingan rakyat, kepentingan negara dan kepentingan peribadi juga ada. Tidak benar lah. Tidak benar, Nashas. Dalam politik ni, semata-mata kepentingan peribadi. Bohong lah. Tak betul. Di peringkat atasan tu, mereka berbincang kepentingan rakyat. Mereka berbincang, mereka laksanakan kepentingan rakyat. Kalau dia tak buat untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara, maka tempoh di pilihan raya akan datang, dia tak akan dapat jadi kerajaan. Bodoh lah kalau parti politik tu dia hanya fikir kepentingan peribadi pemimpin dia. Kalau dia buat macam tu, next election, PRU akan datang, dia tak boleh menang. Dia tak boleh jadi kerajaan. Dialah yang rugi. Ya, itu tak betul. Itu tanggapan awam yang mengatakan pemimpin politik ni kepentingan peribadi. Mestilah. Kepentingan peribadi ada di BN, DPS, semua parti politik, di Persatuan Penduduk, di AJK, di Persatuan Tadika, Rombongan Cik Kiah, Persatuan Layang-Layang, Persatuan Gasing, segala apa persatuan. Selain dia memperjuangkan persatuan dia, parti politik dia, entiti dia, selain pada itu, dia juga memperjuangkan kepentingan peribadi dia. Itu standard. Itu perkara biasa. Tak adanya mana parti-parti politik tak perjuangkan kepentingan diri dia. Bohong. Bohong. Okey, Nas, saya dah jawab soalan you. Kalau tak itu, you tanya lagi. Saya jawab lagi, Nas. Figurine fellow. Ya, saya merepek tapi you minat masuk. You suka tengok saya merepek. You duduk, you tengok Dah beli super ring belum? Belum Kalau tak ada, bagi bank account. Besok saya bagi duit Besok masuk lagi, tengok saya merepek. Saya suka. Bye. Saya baca komen. Fifi, saya setuju dengan you.
Syarizwan Zuan. Itu Tengku Razali cakap Sabah fixed deposit UMNO. Itu dia cakap. Saya bukan Tengku Razali. Saya Eric Cantona. Lain Ya, yang nama Jawi ni saya tak reti baca bang. Nama awak dalam tulisan Jawi ni. Saya buta Jawi. Tapi saya boleh setujulah apa yang you kata. Waalaikumsalam Mr. Adi Fifi Yaakob. Mr. Adi, tak ada. Saya tak ada. Saya tidak nak kata berpecah ke apa. Kita bagi pendapat. Orang tanya saya soalan siang tadi. Saya jawab, saya buat post, saya bagi pendapat. Tak ada berpecah-pecah, tak ada. Ya, saya pengundi. Saya dah bagi tahu pada awal, saya perlukan penjelasan daripada BN. Di mana posisi kita nak tanding sendirian atau macam mana. Itu saja. Selamat malam, angkasa-angkasa. Ya, Iftika, pengarah SPRM. Pengarah SPRM, lantikan agung, pilihan kabinet ya. Waalaikumsalam, Bahar. Saya boleh setuju dengan Bahar. Saya setuju dengan yang nama Jawi ni. Benedict Ben. Saya baca Benedict Ben. Ben tanya apa ni? PH, pinjaman bond semula itu, PH ada bayar hutang negara, ada penyokong BN. Itu saya tak tahu. Saya tak tahu bab ni. Itu kena tanya Menteri Kewangan. Kita Google tengok. Bab ni saya tak tahu. Kita cakap politik. Benedict Ben. Ya, Iftika, saya tahu. Saya tahu sistem separation of power Malaysia tu saya tahu. Dan saya dah jawab dia punya soalan tu. Bukan, eksekutif bukan pelaksana. Eksekutif adalah kerajaan pemerintah, kabinet. Perkara 39, perkara 39. Ya, perkara 39, kuasa eksekutif negara ya. Kuasa eksekutif negara yang di-Pertuan Agong, ahli jemaah menteri dengan mana-mana orang yang parlimen fikirkan sesuai. Baca perkara 39 Pelbagai Persekutuan berkenaan dengan kuasa eksekutif. Siapa yang pegang kuasa eksekutif dalam Malaysia? You baca perkara 39. Yang pertama, yang Pertuan Agong. Yang kedua, jemaah menteri, iaitu kabinet. Yang ketiga, mana-mana orang yang parlimen fikirkan sesuai, iaitu orang itu dilantikkan jadi senator dan jadi menteri. You baca. Artikel 39, Iftika Ahmad. Dewata Awan Berapi. Terima kasih. Amin. Lama tak jumpa bro Dewata. Amin. Terima kasih doa kat saya. Rizal Zamri. Kalau PRU diadakan dalam masa terdekat dalam tahun ini, saya rasa Datuk Seri Najib tak boleh bertanding kot sebab status dia sekarang bersalah. Bersalah, tapi hukuman itu ditangguhkan dan dia buat rayuan. Kita tunggu keputusan Mahkamah Rayuan dan keputusan Mahkamah Persekutuan baru boleh tahu. Tapi kalau berlaku pilihan raya, pada pendapat saya dia tidak boleh bertanding sebab statusnya bersalah. Ya, Mazlin Mahmud ya. Sama-sama Mazlin Mahmud Saya pun ada satu kawan, nama dia Mazlin Mahmud. Abang dia nama Mazli, kahwin dengan kakak ipar saya. You Mazlin Mahmud tu ke? Kawan ex-wife Dolly tu ke? Bukan ex-wife Dolly kan? Yang apa nama tu betul Dolly? Shazli. Shazli. You Mazlin Mahmud ex-wife Dolly ke? Bukan Adik Mazlin Mahmud. Bukan Tapi nama sama. Ya, Zack Andy, saya setuju. Angkasa, saya AC Milan. Saya tak main EPL ni, saya benci sebab fix game banyak sangat. Saya AC Milan sebab dulu Maradona main AC Milan
Itu tim saya. Di kereta saya stiker semua AC Milan. Hak Nurul Sayap. Bukan saja UMNO ada tim A, tim B. Semua ada. Semua parti politik, semua persatuan duduk, persatuan rombongan Cik Kiah, persatuan masak-masak Kak Timah, persatuan kedai makan Sally Ketot. Semua ada. Semua ada. Tim A, tim B, tim B, tim C, surau, masjid, jawatan kuasa. Semua ada. Dalam semua live saya, orang tanya soalan yang sama. Saya dah jawab. Dia satu habit, satu tabiat manusia. Ya. Semua ada. Bukan saja dalam UMNO. Dalam UMNO ada. Semua ada. Dalam rumah pun ada. Adik-beradik you pun ada. Tim A, tim B. Ada. Saya jawab. You tanya, apakah saya setuju Datuk Seri Najib Razak kembali menjadi PM? Saya setuju dia kembali menjadi PM. Tapi bukan sekarang lah. Selepas diselesaikan kes SRC, selesaikan kes OMDB dia, betul-betul clear masa tu, dia kembalilah. Tapi saya rasa UMNO ada banyak pemimpin yang layak. Berilah peluang pada orang muda. Kita tak usah amalkan Perdana Menteri kita semula lah. Nanti jadi macam Mahathir. We don't want another Mahathir. Kita tak mau Mahathir yang kedua ya. Ya, Datuk Najib the best. Paling bagus. Itu tak boleh nak nafikan. Tapi Datuk Najib kena selesaikan semua kes dia. Kes YMDB, kes SRC. Selesaikan sehingga Mahkamah Persekutuan. Kemudian baru kembalilah. Kalau dia nak kembali pun, saya rasa pada ketika itu 8 tahun daripada sekarang. Saya rasa bagilah peluang ke orang lain. Saya ke apa ke kan. Anak saya pun boleh jadi PM. Kan? Ya. Angkasa. Saya Eric Cantona. Itu nama betul saya lah dalam IC. Ya, Raudilang. Ya, Raudilang. You follow saya kuat. You, Raudilang, you follow saya, you share semua posting saya, you penyokong setia saya. Saya tahu Raudilang. You faham fikiran saya. You dah follow saya lama. Ya, betul you kata. Saya setuju. Syari Zuan. Tak boleh lah you nak kata Sabah tabung UMNO. Nanti Sarawak kata Sarawak pun tabung UMNO. Macam mana? Johor pun kata Johor tabung UMNO. Macam mana? Jadi tak ada mana-mana tabung UMNO. Fixed deposit UMNO. Syari Zuan. Tak ada. Saya dah jawab. Itu pendidikan saya. Kalau nak kata Sabah. Sarawak ada 31 kawasan parlimen. Sabah 25 kawasan parlimen. Johor ada 26 kawasan parlimen. Selangor ada 26 kawasan parlimen. Takkan Sabah saja fixed deposit BN di Malaysia. Come on. Angkasa. Buku undang-undang mana yang bagus dibaca untuk bercanangan? Baca buku perlembagaan lah. Untuk kita politik, kita baca buku perlembagaan. Itu baguslah. Kalau you nak tahu spesifik, saya kena tanya soalan spesifik lah. Undang-undang apa? Buku yang undang-undang macam mana you nak tahu? Kalau undang-undang perlembagaan, baca perlembagaan lah. Waalaikumsalam, Azul. Ya, Rizal Zamri. Kita kena terima realiti. Tiada yang kekal. Kita, Datuk Seri Najib sudah melalui masa dia. Kita pun dah beri hargai dia. Hingga hari ini kita hargai dia, hormati dia. Sudahlah, dia kena selesaikan lah. Berilah ruang pada orang muda pula. Bagi ke anak dia. Anak dia dah umur 40, ketua pemuda. Ini tiba masanya legasi Tun Razak harus disambungkan. Ya, kenapa Datuk Najib Razak saja? Kenapa tidak anak dia, Datuk Nizar? Ya, Datuk Nizar dah umur 40. Datuk Seri Najib dulu, umur 22 dah jadi menteri besar. Datuk Seri Nizar dah umur 40, masih lagi ketua pemuda. Tak pernah jadi menteri. Apa exco ke, tak ada pun. Tak ada pun exco Pahang ke, senator ke, tak ada pun. Saya rasa sudah tiba masanya legasi Tun Razak diberi kesinambungan. Sudah tiba masanya anak bosku, anak Datuk Seri Najib, Datuk Nizar diberi peluang. Ya, lantik majlis tinggi, lantik exco pemuda ke majlis tinggi ke, lantik senator,
bagi timbalan menteri. Itu baru betul. Sambung legasi Tun Razak. Ya. Okey, Rizal Zamri, saya dah jawab ya. Okey. Azrael Amdan. Ya, saya boleh setuju dengan you lah. Wassalam malam minggu Osama bin Laden punya cucu ni. You punya nama apa ni? Osma. You cucu saudara mara Osama bin Laden ke apa ni? Baguslah nama you. Abel Kapcai. Dia main Napoli lah. Sebelum tu dia main AC Milan ya. Ya, Nasas ya. ST95 tu apa bro? Apa bro NASA? Saya tak faham. Saya sebenarnya MS sudah macam rakyat dan terbukti di pelbagai kamera tapi Zaid baru pula untuk sokong ST95 tu apa bro? Saya tak tahu. Seolah-olah ada kepentingan peribadi membelakangkan umbi. Tidak. UMNO tidak membelakangkan akal umbi. Nashas, saya bagi tahu. Ya, akal umbi harus terima realiti. Ya. Kita ni di akal umbi. Kita tak ada data, kita tak ada maklumat. Seperti mana pimpinan atasan kita ada. MKT UMNO, Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Biro Politik UMNO, Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden, Ketua Pemuda, Ketua Wanita, Ketua Puteri, Biro Politik ni, mereka ada data-data daripada kerajaan. Mereka ada maklumat-maklumat yang kita tak ada. Keputusan mereka demi survival parti. Mereka yang bertanggungjawab demi survival parti. Kos operasi parti sebulan 10 juta, 20 juta, mereka bertanggungjawab. Survival parti, mereka bertanggungjawab. Mereka ada data yang kita rakyat tak ada. Kita baca wiki saja. Kita baca blog, baca wiki, baca Twitter, baca Facebook, main WhatsApp. Apa data yang kita ada? Kita tak sama. Kita akan umbi di luar ni tak sama dengan kepimpinan di atas tu. Ahli-ahli majlis tinggi ni, mereka bermesyuarat. Sebelum bermesyuarat, mereka diberikan data-data, info-info, maklumat-maklumat yang kita tak ada. Data-data maklumat mereka ni daripada agensi-agensi kerajaan, agensi perisikan, kementerian-kementerian, semua. Kita tak ada data tu. Kita bercakap saja. Baca wiki, baca Google, baca Twitter. Oh, kita dah pandai politik. Kita tahu semua. Tak betul, brother. Siapa nama ni? Nashas. Tak betul. Tidak benar sama sekali kepimpinan tertinggi UMNO BN membuat keputusan untuk kepentingan diri dia semata-mata. Tidak benar. Mereka ada data. Mereka ada maklumat yang kita tak ada. You ada maklumat apa? You baca Google, Wiki, media sosial, WhatsApp, sembangan kawan-kawan. Tapi di peringkat Majlis Tinggi UMNO, Majlis Tinggi Barisan Nasional, apabila membincangkan sesuatu agenda, sebelum mesyuarat, mereka telah diberikan info-info, data-data, maklumat-maklumat yang kita tak ada. Keputusan mereka bersandarkan data maklumat yang mereka perolehi daripada agensi-agensi kerajaan, badan-badan dan entiti yang berwibawa. Mereka tidak bersandarkan wiki, Google, WhatsApp, cerita-cerita kedai kopi, blog-blog ni. Tidak. No. Mereka bersandarkan data maklumat daripada pihak kerajaan. Walaupun PH perintah 22 bulan, tapi mereka ada maklumat. Sebab apa? Sebab kita mempunyai rangkaian. Kita sebuah parti induk, parti dominan. Kita ada rangkaian dalam civil service, dalam perkhidmatan awam, dalam kementerian-kementerian. Kita ada orang-orang kita. Kita dapat maklumat itu. Dan Majlis Tinggi UMNO
Biro Politik UMNO, Biro Politik Barisan Nasional, Majlis Tinggi Barisan Nasional membuat perbincangan dan mencapai sesuatu keputusan berdasarkan data-data dan maklumat-maklumat yang mereka ada. Berbanding dengan kita ni, kita tak ada apa. Kita anggap kita pandai. Baca wiki, baca itu, baca blog, kita pandai. Tak betul. Kita mana ada data. Diorang buat keputusan berdasarkan data. Daripada entiti yang berwibawa. Kementerian, agensi-agensi perisikan kerajaan. Ini bukan main-main. Itunya beza kita dengan mereka. Okey, Nasas. Boleh jawapan tu? Tak boleh, you sanggah saya. Oh, Rizal Zamri. You kata ada yang kata PAS naif. Pendapat saya. Siapa kata PAS naif? 30 tahun saya ikut PAS. PAS ni genius politik. Saintis politik. Dia pernah bersama di AP. Kita tak pernah. Dia pernah bersama Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat, Barisan Alternatif, Angkatan Perpaduan Ummah. Kita tak pernah. Kita BN je. PAS. Saintis politik. Genius politik. Jangan main-main dengan PAS. Dia belit kita, simple kita, habis kita. Ya? Dia guna agama, berlakon suci, Pak Lebay, Tok Janggut, alim. Ceramah, Allah. Tipu orang. Perdayakan orang. PAS saintis politik. Jangan pandang remeh dekat PAS, ya. PAS hebat. Haji Hadi bukan cekai, ya. Haji Hadi ada master degree, ya. Haji Hadi sangat hebat politik, ya. Taqiyuddin lawyer, ya. Sangat hebat politik. Saintis politik. Genius politik. Jangan pandang lekeh kepada mereka. Bukan susah nak jatuhkan mereka. 20 berapa tahun kita UMNO tak boleh menang di Kelantan tu. Cuba fikir. Hebat tak hebat? Dia punya sains politik, matematik politik, dia punya falak politik, dia punya politik mikro politik. Dia hebat. Kalau tak, dia tak boleh gugat kita sedikit sebanyak lah. Dia tak menang lah 18 parlimen kalau dia tak hebat. Okey, Joyce Sejati. Ya, saya setuju dengan Joyce Sejati, ya. Ya, Mazlin Mahmud. Ya, undi itu rahsia. Saya tak rahsiakan undi saya lah. Saya undi BN UMNO. Adakah undi rahsia daripada penjajah? Jangan tanya saya soalan ni lah. Bab jujur politik ni, bab jujur tak ada lah. Tak ada. Bab kita cerita politik boleh tak, Joy? Jangan masuk bab Tuhan, jangan masuk bab penjajah. Tak ada. Sekarang kita dah sejak 57 tak ada penjajah. Kita dah berusia 60 lebih tahun dah ni Malaysia ni. Kita tak ada penjajah lagi dah. Kita dah boleh fikir sendiri. Bab agama, bab hukum makam ni jangan cerita kat saya. Kita politik, kita tumpu pada politik. Okey. Terima kasih, Khairul Osman. Faizal Syud. Waalaikumsalam Faizal Syud. Kalau berlaku 4 penjuru, adakah berbahaya pada orang Melayu? Berbahayalah kalau orang Melayu emosi. Kalau orang Melayu mengundi dengan emosi, berbahayalah. Kalau orang Melayu bijak, tak bahayalah. Bijak pilih UMNO, UMNO dominan, induk. Parti dominan, pilih UMNO, pilih BN. Kita bijak, tak ada masalah. Tapi kalau nak emosi, Mahathir lah, PPBM lah, PAS lah, itulah, inilah. Habislah kita. Saya dah jawab Faizal Syun. Waalaikumsalam Didi. Ya, Angkasa. Cari buku perlembagaan. Dalam Google pun ada PDF. Baca. Tak faham, tanya saya. Boleh mesej saya di Facebook saya. Boleh tanya saya. Saya boleh bagi nombor telefon. Boleh WhatsApp. Boleh tanya. Waalaikumsalam KS Abdul Razak. Terima kasih. Terima kasih KS Abdul Razak. Ya, Joyce Jati, kita doakan. Ya, Salim Abdul. Waalaikumsalam Manzub. Ya, Koi. Ya, Khairul Osman, cucu Bin Laden pun ada. Ya, DDMH, terima kasih. Terima kasih Rock Zaini. Saya skip apa? Saya hak enroll saya. Masa live ni saya tak nampak semua komen ya. You kena tahu, masa live saya tak nampak semua komen. Dan kadang-kadang ulasan saya panjang, saya terlepas 1-2.
So, you janganlah expect saya semua komen saya nak tengok. Kadang-kadang dalam live, masa sedang live ni, tak semua komen saya nampak. Dah habis live baru boleh saya nampak. Saya tak tahu saya skip apa. Rosnah Osman. Rosnah Osman. Saya ingat sepupu Bin Laden, Osama Bin Laden tadi. Terima kasih Rosnah. Welcome Atan Boy. Sekejap saya nak tengok Hak Nurul Sayap ni, dia kata saya skip apa pun saya tak perasan. Mungkin saya skip, saya tak nampak. Tapi untuk Hak ni nak bagi tahulah Hak bukan semua komen saya nampak tapi saya rasa saya dah jawab bab Najib apa semua. Saya tak boleh scroll dah tak nampak dah terlepas dah Hak. You tanya balik lah. You tak boleh expect saya tahu nampak semua. Waalaikumsalam Rohani Kasim. Rohani Kasim tanya, apa pendapat saya tentang penyatuan PPPM dengan PN dan MN penyatuan. Saya dah jawab dalam live. 3 live saya dah jawab. Dalam live ni pun saya dah jawab. Posting saya pun dah jawab. Saya terus terang awak lah. Saya meragui PAS PPBM. Saya meragui. Dan saya mahu BN tanding sendiri. Dan saya dah bagi sebab-sebab saya. Nanti saya dah habis ni, you dengar balik lah. Semalam punya live, kemarin punya live dan 4-5 posting saya dah jawab soalan ni. Saya nak ulang, saya penat Rohani Saya penat. Dalam live ni pun saya dah ulang 4-5 kali, saya penat. You rewind lah Waalaikumsalam Salmiah. Dan saya bagi tahu you Rohani, saya mahu BN tanding sendiri lah. Bagi saya PAS tak jujur, PPBM tak jujur. You boleh baca posting-posting saya Rohani. Hero Kampung. Hero Kampung. Saya tak tahu UMNO BN jangka tewas ke tidak. Tapi saya setahun sebelum tu, saya dah bagi tahulah. You boleh tanya Facebook Abbas Saad. Saya dah bagi tahu kita akan kalah sebab PAS dan UMNO tanding di kawasan yang sama. Dan ada 36 kawasan yang UMNO menang pada PRU 13 di majoriti bawah 2,000 undi. Itu yang saya kata setahun setengah sebelum PRU 14. You boleh cek dengan FB Abbas Saad dan kawan-kawan saya yang TMX dalam ni. Dan ternyata apa yang saya kata itu tepat. Aziz UMNO BN, ada harapan. Dalam tangan 120 kursi BN. Dalam tangan 120 kursi BN. Nak dapat 130 taklah susah sangat. Tapi dalam tangan 120 kursi. Aziz. Abu Sulaiman. UMNO parti rasuah. Ya ke? Saya tak boleh nak jawab you lah. PH pun parti rasuah juga. Tu Lim Kuan Eng apa semua kena tu. JDMH line tersekat-sekat. Angkasa. Saya isap rokok Ken. Kenapa? Rokok pun nak macam saya. Saya isap rokok Ken. Ayah saya Ribena, durian Belanda. Phone saya S20 Ultra. Apa lagi? Apa lagi tak tahu? Pisau cukur Gillette 3 tak silap. Gillette 3. TV LG 100 inci. Girlfriend tak ada. Skandal ada. Tanya apa lagi? Cap cermin mata. Saya pun tak reti nak baca cap cermin mata apa ni. Saya pun tak tahu. Levi's. Baju Nike. Waalaikumsalam Long Roni. Azizul Effendi tanya. Waalaikumsalam Azizul. H2O dengan Azmin, ejen PPBM. Azmin saya tak tahu lah, tapi H2O bukan ejen PPBM. H2O ejen 007. James Bond. Itu H2O. Background saya.
Saya bekas pemain takraw, tapi tim saya AC Milan lah. Saya dapat jaga air. Itu background saya. Okey. Siapa tanya? Okey. Soalan mana Jamal On? Soalan you satu lagi yang mana? Saya dah jawab satu persatu dan seperti saya katakan tadi Jamal On, saya tak nampak semua komen di dalam live ni. Soalan yang mana satu Jamal On? Raudilang. Yelah you tahu saya, you kawan saya lama kan, you follow saya lama Rau Ya Ghazali. Walok Mahakim. Duk sibuk politik lagi. Ni akhir zaman you jangan datang, you jangan main Facebook. You pergi duduk rumah. Pergi tu beribadat Walok Mahakim pergi main kalkulator. Jangan main Facebook. Ni akhir zaman ni nak cari dia nak kenal dia. Apa rukun iman, rukun Islam tu. Kita cakap politik ni, Walok Man. Ya, Muhammad Azhar Abdullah, saya setuju. Abdul Razak, kenapa statement pemimpin atasan adalah flip-flop? Saya nak jawab you boleh. Tapi saya tak tahu nak jawab macam mana. Saya jawab gini lah. You read between the lines. Statement flip-flop pemimpin UMNO ni, you read between the lines. You kena faham. Dia bukan flip-flop sebenarnya. You kena read between the lines. Nashas. Boleh saya uraikan sikit keyakinan saya mendapat 120 kursi atas dasar apa? UMNO tanding 120 kursi, kita boleh dapat 80 kursi. Sabah, kita boleh dapat 15 kursi. So, 80 campur 15 dah 95. Sarawak, 31 parlimen, kita boleh dapat 20 kursi. So, 20 Sabah, 15 Sabah, 20 Sarawak dah 35. Kita di Semenanjung, UMNO boleh dapat 80. Dan selain-lainnya mungkin daripada komponen kecil yang lain. Saya ada buat statistik tu. Waalaikumsalam, Bob Redline. So you kira lah 80 kursi UMNO kita boleh dapat. Sarawak kita boleh dapat daripada 31 kita boleh dapat 20 lah. Dah 100 So Sabah kita boleh dapat 15. So 115. Lagi 5 mungkin untuk MCA, MIC. So dalam tangan lah 120 kursi. Siapa tadi? Nashas. Ya, Salim Abdul. Waalaikumsalam Razaliso. Hari ini PAS dan PBM tak daftarkan PN. Apa pandangan saya? Tidak daftarkan PN. Tak daftar, tak ada apalah. Kalau tak daftar, dia duduk dalam Muafakat Nasional lah. You kena dengar baik pada awal. Saya dah ulas ni, dah ulang 4-5 kali. Malas nak ulang lagi. Siapa tadi? Razaliso. Zack Henry, time's up. Zack Henry pun dah tahu masa saya dah time's up. Angkasa tidak. GPS tidak lalang. GPS Sarawak tidak lalang. Saya boleh bagi jaminan dengan you. Tidak lalang. Saya tahu. Boleh. Jamal On. Apa background saya? Saya dah jawab tadi. Background saya. Saya pemain sepak takraw tapi bekerja di Padang di AC Milan. Tukang angkat air, tukang lap. Itu background saya lah. Ni background ni kan langsir lah belakang ni sekarang ni. Ya, hak Nurul Syayab. Ya, Aminuddin Ma'arif, betul. 80 MP UMNO tu termasuk kerusi lompat PBM. Okeylah Jamal On, saya background undang-undang. Ekonomi, politik and law.
Itu background saya. Abdul Razak tanya. Oh, saya tak tahulah bab agihan kerusi ni, Abdul Razak. Saya tak boleh jawab. Kita kena tunggu bab agihan kerusi tunggu Presiden Zahid umum. Tapi saya dah bercakap tentang saya punya pendapat di 45 posting dan 34 live sebelum ini. Dalam seminggu ni you boleh baca, you boleh tengok. You boleh dengar live saya. Ya, Abdul Razak. Dia keluar BN tapi dia masih menyokong BN. Dia keluar BN itu adalah tactical move untuk selamatkan diri mereka kerana kerakusan kuasa politik Mahathir ketika itu. Dan gerakan tindakan yang dibuat oleh GPS Sarawak adalah satu tactical move dan kita tahu mereka menyokong kita. Mereka masih menyokong kita. Hazilul Harun, BN bubar join PN. Saya tak tahulah. Saya tak tahu BN bubar join Perikatan Nasional, tak ada. Yang saya tahu Presiden Zahid dah kata BN UMNO tidak akan sertai Perikatan Nasional. Dalam berita banyak ada, Hazilul Harun. Tadi you tanya soalan ni tak logik lah. Azizul Effendi, sinyal politik sekarang baik untuk PRU. Ya, sangat baik untuk PRU. Kalau boleh saya nak besok PRU. Minggu depan ke? Kalau boleh lah. Saya minum kopi sikit. Ni kopi tau. Ni bukan sasi. Saya minum kopi. Ya, sangat sesuai. Saya setuju. PRU diadakan dalam tahun ni. Azizul Effendi. Muhammad Kamaruzzaman, ada segelintir soalan Muhammad Kamaruzzaman. Ada segelintir pemimpin UMNO tak setuju PPBM masuk MN. Saya dah komen. Posting saya 3-4 posting. Live saya ada 3 live, bro. Dalam ni pun saya dah komen 4-5 kali. Bro, rewind lah. Penat lah, bro. Pemimpin UMNO tak setuju lah. Mereka dah bagi mereka punya pandangan. Saya pun dah bagi pandangan saya. Sekiranya Nasas tanya, saya jawab soalan Nasas. Sekiranya Tun Mahathir bersepakat semula dengan Anwar, masihkah Tun masih yakin? Saya tak tahu, you kena tanya Mahathir lah. Nasas, you kena tanya Mahathir lah. You kena tanya Mahathir lah, saya tak tahu. Ya, Long Roni. Pendapat saya, Hak Enrol Sayap. Apa pendapat saya tentang Datuk Luqman? Pendapat saya bukan saja tentang Datuk Luqman, tentang semua orang sama je. Masing-masing ada pendirian politik masing-masing. Itu hak dia. Kita tak boleh nak persoalkan. Saya tak ada komen. Luqman pun kawan saya. Dia pun tak pernah serang saya. Dia okey je dengan saya. Saya pun okey je dengan dia. Tak kisahlah. Macam saya suka mi rebus. Isteri saya tak suka mi rebus. Isteri saya suka makan lontong. So, apakah saya perlu bergaduh dengan isteri saya? Luqman dia ada pendirian politik dia. Biarlah dia dengan pendirian politik dia. Itu hak dia. Hak diri dia. Saya tak boleh persoalkan. Saya tak boleh kecam, kutuk, condemn dia. Tak boleh. Saya tak amalkan macam gitu. Ya. Jangan tanya bab orang lain dengan saya dalam live saya ni. Sebab saya tak berminat bab orang lain. Luqman ada pendirian dia. Adik saya ada pendirian dia. Kawan saya, jiran saya, masing-masing ada pendirian politik masing-masing. Ya, kita hormatilah. Dia nak sokong siapa, dia punya hal lah. Dia nak cara politik macam mana, dia punya hal lah. Dia tak persoalkan saya. Dia tahu saya pro Hishamuddin, dia tak persoalkan saya pun. Jadi, saya pun tak amalkan nak persoalkan dia, bro. So, live saya ni, kalau bro nak ikut, jangan tanya saya bab orang. Saya tak minat bercakap tentang bab orang. Kita topik isu politik, topik yang saya sediakan, tanya soalan bab tu. Bab-bab orang ni, nak condemn orang ni, saya tak amalkan macam itu.
Razali, so you baru masuk. Saya dah lama mula Nanti you rewind balik Razali. Oh. Joy Sejati. Ya, saya setuju betul. Saya setuju Terima kasih Pelangi Senja. Bob Redline. Bob Redline tanya saya, jika BN bergerak sendiri, siapa calon PMBN? Saya pun tak tahu. Saya harap saya lah. Tapi saya tak tahu. Itu kena tunggu BN buat pengumuman lah. Saya tak tahu Bob Redline saya tak. Kalau saya tahu nanti saya bagi tahu Ya Razali, so you baru masuk tak apa. Saya penat nak ulang banyak kali. Saya nak jawab ni soalan kawan-kawan ni. Riza Ramli, PAS tak tahu ke rakyat? PAS tahu. Mirbos Haji Wahid di Plaza Damas. Nama kedai dia Warung Khatijah, Plaza Damas, depan 7-Eleven tu, kat tengah tu. You pergi makan tu, Haji Wahid ni Mirbos tu. Azirul Harun, you tak berkenan cara Tan Sri Anwar Musa. Dalam politik ni, setiap perkara yang berlaku, kita jangan jadi pembaris, Azirul Harun. You tak suka Anwar Musa tu, saya tak boleh buat apalah, saya tak boleh paksa lah. Tapi saya melihat sesuatu percaturan politik itu sebagai satu gerakan taktikal, satu tactical move. Dalam politik ni ada percaturan politik. Dalam percaturan politik ni dia movement dia, gerakan dia ada tactical move, technical move, strategic move Dan saya menganggap statement Anwar Musa itu tactical move. Kalau kita tengok statement Anwar Musa Setiausaha Agong BN, statement Mak Maslan Setiausaha Agong UMNO, statement Presiden Timbalan Presiden, ada yang kata flip-flop, tapi bagi saya itu bukan flip-flop. Itu satu tactical move Kau cakap ni, aku cakap ni, kau cakap tu, dia cakap tu. Kita keliru kan Itu politik percaturan politik. Itu amalan biasa dalam politik Hazirul Harun. Kita tak boleh terlalu pembaris pendapat apa yang baik hak Andrew Sayap, saya tak tahu. Saya tak salah faham Lan Janggut dah arwah angkasa. Lan Janggut dah arwah lama dah. Lan Janggut anak Haji Wahid je. Lan Janggut Mimi Rebus sedap. Dia dah arwah dah. Lama dah. 20 tahun dah kot. Azizul Effendi tanya, banyak dengar banyak ahli PBN keluar parti join Pejuang. Ada efek tak? Saya pun biasanya akan ada efek lah, tapi saya tak tumpu lah bab PPBN. Jadi bila ada ahli-ahli keluar tu, jadi mungkin ada efek sikit lah tapi saya tak berapa pasti sebab saya tak fokus kat situ Ya, Osma Ya, Aziz betul Rina Zarin okey tak PPBM nak buat parti berbilang kaum? Tak ada masalah. Dia nak buat parti tak ada kaum ke, berbilang kaum ke, apa kaum ke, okey tak okey pada saya bukan tak penting bagi saya. Saya utamakan UMNO BN. Parti lain nak buat apa pun buat lah. Saya tak ada masalah pada saya okey atau tidak, itu tak penting lah. Bob Redline saya dah bercakap tentang kembalinya bosku jadi PM. Saya rasa sudah tiba masanya legasi Tun Razak disambung, diberi kesinambungan. Itu Datuk Nizar anak bosku diberikan jawatan-jawatan pening dalam kerajaan Ya, Rizal Zamri, saya setuju. Ya, betul Rina Zarin tactical move Oh, yakin yakin apa? Saya tengok lagi Nashas tadi tanya sebab apa yakin
Nanti saya tengok balik Nasas cakap apa. Oh, saya tak peduli lah. Lain pada parti BM, PPBM ni semua ni saya tak peduli. Soal yakin tak yakin tu tak relevan kot saya nak jawab soalan ni Pelangi Senja. Oh, hari ni saya sangat ceria dan santai lebih daripada biasa. Kalau ada rahsia, hari ni sebab cucu saya ada. Oh, cucu saya ada. Cucu saya dah pandai agak. Tadi dia nak bercakap dengan saya. Seminggu ni anak perempuan saya ambil je. Minggu lepas. Seminggu dengan anak perempuan saya yang sulung. Dengan mak long dia lah. Mak long dia ambil dia. Duduk dengan mak long dia. So seminggu dia tak tengok saya. Dia tak tengok isteri saya. Hari ni baru dia tengok isteri saya. So dia dah masuk bulan keempat. Dia dah pandai agak. Dia bercakap-cakap. Jadi sebelum live tadi saya duduk layan je. Bercakap dengan dia. Tadi dia tak nak tidur. Ngongek. Saya cakap kat rumah saya, kat nenek je, saya cakap letak dia biar dia tengok saya. So sambil saya live ni, dia tengok saya, dia tidur. Dia tidur. Dia suka dengar saya bercakap. Dia nak saya bercakap dengan dia. Tu yang saya gembira hari ni lah. Ada cucu sihat lah. Macam orang rumah saya hilang darah tinggi dia. Ada cucu darah tinggi dia hilang. Lina Zarin tu saya tak tahu Ya, tactical game Hazilul Harun. Ya, mungkin betul Azizul Effendi cakap Sekejap sih. Okey, saya bagi 10 minit lagi. 15 minit lagi. Siapa-siapa ada soalan, sila tanya. Hero Kampung. Kenapa saya memilih UMNO BN? Sebab dia senang je, terbukti lah. Terbukti UMNO sebagai pemegang kuasa orang Melayu yang terunggul. Terbukti kerajaan BN yang diterajui oleh UMNO telah memberikan kesejahteraan kepada negara kita, kepada rakyat. Saya boleh ada sampai 5 cucu, 5 anak. Saya boleh hidup negara aman di bawah pemerintahan Barisan Nasional yang diterajui oleh UMNO. Ya, aman. Anak-anak saya boleh bersekolah, bekerja. Ya, kami boleh makan, ada hospital, saya boleh pergi. Ya, jadi aman. Bila datang PS 22 bulan, macam-macam huru-hara. Jadi itulah. Zaizek, saya pun tak tahu apa jadi pada kerusi UMNO pada PR15 nanti sebab BN UMNO belum buat pernyataan rasmi. Jadi saya tak boleh nak ulas buat masa ni Ya, MD. MD Muafakat Nasional tema politik Melayu Islam Bersatu, tapi di segi realiti bukan Melayu Islam Bersatu sebab dalam BN ada MCA-MIC, dalam PPBM dia dah buka untuk pelbagai kaum. Ya, jadi Muafakat Nasional ni tema politik Melayu Islam Bersatu, tapi sifat di realiti je, hakikatnya bukan Melayu Islam Bersatu dia hanya kosmetik saja saya dah ulas dan ini tajuk topik live saya malam ni. You boleh ulang dengar pada mula-mula nanti Saya ukur sekejap. Joy Sejati dari sumber you dapat kemungkinan paling cepat bulan 10, paling lambat bulan 12. Wah, bagus dia punya sumber. Bagus. Mungkin lah, saya pun tak tahu bila saya agak-agak lah. Betul lah apa yang you cakap tu, tapi saya tak tahu. Saya duk tengok kat media sosial orang kata Tok Mak Hassan kata dia tu kata menteri-menteri pemimpin tinggi kata, dan saya menganggap dalam masa terdekat lah saya pun fikir gitu, tapi bila saya tak tahulah Waalaikumsalam Syaranan. Zulkifli Lim. Siapa di mata saya paling sesuai jadi PM? Saya lah. Sudah tentu saya yang paling sesuai.
Di mata saya, siapa paling sesuai? Sesiapa saja daripada UMNO BN, dia yang sesuai jadi PM. Itu jawapan saya. Zulkifli Lim. Siapa saja daripada UMNO BN, orang tu sesuai lah pada saya. BN UMNO ni kita tengok PH Perintah Azhar Abdullah, kita tengok PH Perintah 22 bulan macam-macam dia buat. Jadi tak boleh lah. Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Saya tak tahu. Saya tengok dalam hidup saya BN UMNO lah. Saya tak tahu nak cakap macam mana lagi. Saya tak tahu nak cakap Azhar Abdullah, saya tak, susah saya nak explain lah. Asalkan bukan DAP, boleh tak? Saya benci DAP. Bagi saya yang buat huru-hara, hina negara, hina bendera, hina apa, hina itu, hina ini, semua kita pun tahu siapa. Tengok media sosial kan. 22 bulan ni jual aset itu, ini semua, tabung haji apa ni semua. Saya rasa tak perlu saya cakap kot. Ya, angkasa. Debt racist ya, betul Azizul. Kalau Azizul tanya semua orang bayar-bayar saya yang ada kawan-kawan saya yang undi PS, semua menyesal. Semua dulu bukan main hentam UMNO itu, hentam Najib, OMDB. Sekarang semua menyesal. Itu saya berani cakap. Lagu apa tu Muiz, saya tak dapat tengok. Saya takut nak tekan, nanti hilang dia punya tu. Ya, perbezaan pendapat tu biasalah, angkasa-angkasa. Biasalah bagi saya. Saya tak ada masalah dengan pendapat orang lain. Saya tak ada masalah. Saya tidak amalkan untuk condemn pendapat orang lain atau ulas mengutuk pendapat orang lain. Itu bukan masalah saya. Masalah saya buat live, saya berikan pendapat saya. Pendapat saya daripada soalan-soalan yang orang tanya saya pada siang hari atau di WhatsApp group saya, orang tanya saya dan orang mesej saya di WhatsApp dan di Facebook, tanya pendapat saya di posting-posting saya. Itu saya buat live biasanya Pak Abbas dan lain-lain kawan-kawan banyak saya akan ulas lah. Jadi bab pendapat orang lain itu saya hormati. Ini saya jelaskan, saya hormati pendapat siapa pun, itu pendapat mereka. Saya tak ada hak tidak setuju dengan pendapat orang. Tapi kalau poin yang dia bagi tu tidak betul, saya akan sanggahlah fakta-fakta poin dia tu. Tapi untuk saya tidak setuju dengan pendapat seseorang tu, itu bukan amalan saya. Okey, time's up. Masa dah sampai. Saya kena hentikan audio ini. Terima kasih kepada yang mendengar. Selamat malam kepada semua. Terima kasih kepada yang mendengar. Terima kasih yang bagi pendapat. Terima kasih yang bertanya soalan. Dan kepada yang saya tak jawab soalan tu, mungkin saya tak nampak. Sebab dalam live ni, ketika live sedang berlangsung, bukan semua soalan saya nampak. Bukan semua komen saya nampak. Nanti dah habis ni, saya akan pergi tengok. Mana saya boleh jawab, saya jawab. Jadi selamat malam. Terima kasih mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.